berat lah. Makan tak bid'ah, tapi memang ada lah, nak cerita memang ada perbezaan. Jadi macam mana kita nak selesaikan perbezaan? Toleransi je, hormat je, tak ada apa pun, senang. Zaman Nabi Muhammad SAW ada perbezaan. Ada kan satu hadis Nabi SAW, Nabi SAW ni bagi tahu pada para sahabat, ni dalam satu peperangan, kata Nabi SAW, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraizah. Jangan semayang asar lah seseorang kamu kecuali apabila kamu dah sampai di satu tempat. Tempat itu namanya Bani Quraizah. Nama tempat lah pengkampung orang Yahudi, Bani Quraizah. Dari perjalanan, dalam perjalanan tu tak sampai lagi di Bani Quraizah, orang azan masuk waktu asar. Bila masuk waktu asar, ada sebilangan sahabat ni kata apa? Kita kena semayang asar di sini juga. Satu golongan kata tak boleh. Nabi kata tak boleh sembahyang asar kecuali sampai di Bani Quraizah. Tak, sebenarnya maksud Nabi SAW, kita disuruh supaya jalan cepat. Asar tu sampai dah di sana. Tiba-tiba tak sampai lagi, kita sembahyang lah dekat sini. Satu golongan kata tak, Nabi kata kat sana, jadi kat sana lah. Dua golongan, dua fahaman, dua golongan ada pada masa tu zaman Nabi. Berita tu sampai pengetahuan Nabi, Nabi Muhammad mengakui kedua-duanya. Zaman tu pun dah ada perbezaan. Zaman tu dah ada perbezaan. Jadi macam mana Nabi Muhammad SAW urus? Toleransi, hormat je lah. Itulah Nabi SAW. Kita ni bergaduh. Nak buat, tak nak buat, bergaduh. La ilaha illallah. Tak ada kerja. Mana? Tak ada kerja. Orang dah buat kezaliman tu okey pula. Tu pelik tu kadang. Malaysia ni kan, ada ni benda-benda yang khilaf-khilaf ni nak bergaduh. Kalau tak letak dia dah pening dah. Dulu ada seorang nama Ibn Hazmin, dia yang kita kencing tadi. Tapi kalau kita nak minum air itu boleh. Sebab Nabi Muhammad kata wuduk, Nabi tak kata minum. La ilaha illallah. Kita pening lah. Ya, wuduk tak boleh, minum lagi lah tak boleh, Syekh. Tapi dia macam tu fatwa dia, bagi literal. Apa lagi? Dia kata, Nabi kata kencing. Tiba-tiba kita tak kencing dalam direct air tu, kita kencing dalam botol. Lepas tu kita cuah dalam tu. Yang tu boleh nak berwuduk. Lah, sopa ya. Dia bagi literal. Nabi SAW ajar, kalau Islam ni ajar as-sukut alamatul ridha. Kita pergi pinang seorang budak perempuan, kita kata minah ni ada seorang budak mangkuk mana yang tak kenal lah, pergi pinang kau budak lah mangkuk kan. Contohlah kan, yang budak perempuan ni diam tu tandanya redha. As-sukut alamatul ridha, tu kaedah Islam lah. Diam itu tandanya redha. Tiba-tiba kita pergi pinang dia, budak perempuan ni, budak kata, oh nak lah ayah. Kata Ibn Hazmin, tak nak, sebab dia bercakap. Kita kata kau diam pun dia nak. Kalau dia bercakap dia kata nak, makna lagi-lagilah nak. Kita faham macam tu. Dia kata tak, dia tak nak. Sebab apa? Sebab dia diam. Sebab dia bercakap, sepatutnya kena diam. Pening. Ni orang bagi golongan literal. Literal. Ada Syekh. Kat Malaysia pun ada, tahu tak? Kat Malaysia pun dah start ada. Antara yang lahir kat Malaysia ni, golongan macam ni tau, antara fatwa dia berwajibkan kita pakai pakaian mesti atas daripada buku lali. Siapa yang pakai kain tutup buku lali haram, dia tu. Dia panggil isbal. Kalau istilah orang mengaji agama dia panggil al-isbal. Al-isbal ni maknanya kita pakai pakaian tu mesti atas daripada buku lali. Kalau bawah haram, kata dia. Adalah orang mari hadis tu, Nabi Muhammad suruh pakai singkat tu. Jadi kalau kita tengok pada zahir hadis, semua kena pakai macam orang duduk kat sawah padi, singkat semua kan. Walahal, kalau kita baca dalam hadis tu, Nabi SAW dia bukan cerita masalah labuh tak labuh tu. Yang Nabi Muhammad cerita ni, kau pakai labuh yang sesuai pada zaman Nabi. Kalau orang pakai labuh, dia mesti ada khuyala, mesti ada riak. Kesesuaian zaman itu, kalau pakai labuh, riak. Orang zaman sekarang pakai labuh ke tak labuh, tak datang riak. Sila hari bulan pakai kain cap gajah duduk riak. Dia nak sebut agak-agak. Dia pakai kain cap gajah duduk. Dia belagak kata, tengok aku kain cap gajah duduk, kau apa? Kami duduk. Dia kata kau tu kami duduk. Dia riak. Maknanya kalau kau pakai kain cap gajah duduk, ada riak baru haram. Kalau tak datang riak, tak apa. Kau pakai gajah duduk, tapi pakai cap babi duduk, tak ada apa pun. Remat je lah. Contohlah ni kan. Mana ada cap babi duduk, tak ada lah. Tapi nak cerita je, kau jangan tengok teks Al-Quran, hadis tu, dia ada cerita dalam tu. Dia ada golongan ni, golongan tekstual dia panggil, ataupun golongan literal dia panggil. Ada. Golongan tu memang ada. Dia mengharamkan alat muzik secara mutlak. Alat muzik ni haram secara mutlak. Gitar haram, semua haram. Jadi isu juga benda kan. Dia kata alat bertali ni haram. Dia sebenarnya Nabi Muhammad sebut al-ma'azif.
Al-ma'azif ni makna Melayunya adalah aliyatul lahwi, alat-alat yang melaghakan. Cuma boleh ke kita tak reti nak bersarap ni, kita terjemah al-ma'azif ni adalah muzik. Kita letak mutlak haram muzik. Walhal maksud Nabi SAW aliyatul lahwi, alat yang melaghakan. Bila sebut alat melaghakan, tak semestinya gitar Syekh. Gitar tu kadang-kadang boleh lara, kadang tak lara. Facebook kalau silap aku pula lara. Twitter silap aku pula lara Syekh. Handphone ni bala-bala SMS dengan awet lagi lara. Ngawet kan, ada awet ni bala-bala SMS lara Syekh. Tapi adakah semata-mata handphone jadi haram? Adakah semata-mata Facebook itu adalah haram? Adakah semata-mata Twitter itu adalah haram? Adakah Astro macam-macam ada itu pun haram? Adakah begitu? Tak. Kalau semata-mata tengok, yang tidak melalaikan tak haram. Yang haram melalaikan. Main gitar ni tak haram. Kalau main gitar lalai baru haram. Sebab tu yang boleh main gitar ni ustaz dia. Ustaz ni main gitar kan? Ustaz, orang suruh orang masjid, pak imam, pak bilal boleh main gitar. Orang lain main gitar. Sebab apa? Sebab dia orang tak main sembahyang. Mana? Sebab asalnya melalaikan. Tapi ada golongan haram secara mutlak. Yang tu dia panggil golongan literal, dia panggil. Ada satu golongan. Ada golongan yang kedua, dia panggil liberal. Liberal pula. Liberal apa liberal? Jangan share semalam Ustaz Azhar ada petik gitar lah. Empau punya ustaz lah. Petik gitar power je petik. Aku terkejut, wih ustaz petik gitar kan. Main Ustaz Azhar tu kan. Tak apalah. Ada satu golongan dia panggil liberal. Liberal ni pula dia terlalu menggunakan akal sampai teks Al-Quran pun dinafikan. Ada. Riba ni haram, tapi zaman sekarang kita kena halalkan. Sebab apa? Kalau kita haramkan riba, tidak ada kemajuan. Nampak? Dia guna akal, dia tolakkan kandungan nas. Hudud, kita tak boleh laksanakan hudud, kata dia. Jangan laksanakan hudud. Sebab hudud relevan di zaman unta. Sekarang ini zaman kereta. Dia kata dia kan. Ini golongan liberal. Jadi ada golongan liberal, ada satu lagi golongan literal. Jadi tengah-tengah tu pula datang satu golongan namanya al-wasati. Atau al-wasati. Mana? Al-wasati mana pertengahan. Dia tidak liberal, tidak literal. Atau asal pemikiran al-wasati. Malaysia ni al-wasati juga, tapi ISA halal. Itu bukan wasati, itu jahat. Ingat tu. Ya, ingat tu. Dia haram lah ISA tu kata dia. Tapi dia tak kena tangkap. Haram macam mana ada? Kan? Cerita tu bukan al-wasati, itu benda lain. Yalah, orang sekarang ni guna ungkapan Islam untuk membenarkan diri dia tu biasa berlaku Syekh. Mana-mana pun berlaku, zaman dulu berlaku, zaman sekarang pun berlaku. Jangan. Oh itu mesti dulu. Husni Mubarak serupa al-infitah. Al-infitah, dia guna istilah al-infitah. Orang mendengar infitah ni apa dia pula ni, istilah Arab ni. Nak kira istilah Arab, khizir pun istilah Arab Syekh. Kira lah kan. Habis nak bagi tahu, kadang-kadang kita mudah terpengaruh dengan istilah. Okey, tak apalah. Yang kita cerita ni, yang ni dia panggil ikhtilaful at-tanaqud. Ikhtilaf yang berbentuk pertembungan. Tapi ada satu ikhtilaf, dia panggil at-tanawwu', kepelbagaian, fiqh, mazhab. Itu ikhtilaf. Dan kita kena hormat di antara satu dengan yang lain, insya-Allah. Okey. Dan ikhtilaf ni pula dia bukan sekadar berlaku dalam fiqh. Kadang-kadang dia berlaku juga dalam perkara yang berkait dengan akidah. Sebab perkara akidah ni ada dua. Yang pertama dia panggil ad-daruri, yang kedua dia panggil an-nazari. Ad-daruri ini maknanya